Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mir Yusof dalam Sinar PM 24 April. Pelatih pakar bedah Kolej Imperial London yang juga rakyat Malaysia di Britain, Dr. Nur Amlina Cik Bakri mendedahkan beliau diberi kepercayaan untuk menganggotai pasukan pembangunan vaksin untuk virus pandemik COVID-19. Menerusi catatan di Twitter, pasukan itu sedang menjalankan percubaan di Institut Kebangsaan Kajian Perubatan NIHR Kolej Imperial di kota itu. Menurut laman web rasmi Kolej Imperial, kerajaan UK telah memperuntukkan 22.5 juta pound untuk mempercepatkan proses pembangunan vaksin. Pusat Pengajian Tinggi Terkemuka Dunia Universiti Oxford turut menjalankan ujian vaksin mereka dengan tambahan dan suntikan dana 20 juta pound. Dr. Nur Amlina turut memaklumkan terdapat satu lagi vaksin yang sedang dalam proses kajian di Kolej Imperial London diketuai oleh Profesor Robin Shattock dan fasa 1 akan bermula Jun ini. Media tempatan melaporkan seramai 18,100 individu yang dijangkiti COVID-19 meninggal dunia di hospital di Britain. Pegawai Kementerian Kesihatannya hari ini berkata ada 759 kematian terbaru berbanding pada hari sebelumnya. Ahli Parlimen Bandar Kuching Kevin Yee berharap kerajaan Sarawak tidak melonggarkan sekatan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP selepas rakyat di negeri itu semalam diberikan kebenaran untuk menjual makanan bungkus pada bulan Ramadan. Beliau berkata keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak yang membenarkan rakyat Sarawak menjual makanan dari rumah bermula jam 3 petang sehingga 10 malam itu dibuat dengan mengambil risiko yang sewajarnya dan perkara itu sekaligus boleh menggagalkan usaha baik yang dicapai di bawah PKP sejak beberapa minggu lalu. Sarawak ketika ini mencatatkan dua daerah zon merah iaitu Kuching dan Kota Samarahan. Semalam, Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata peniaga dibenarkan beroperasi di kawasan rumah untuk penjualan bawa pulang sepanjang Ramadan. Persatuan Farmasi Malaysia PFM memohon kerjasama pihak berkuasa mengiktiraf peranan kumpulan ahli farmasi sebagai salah satu petugas barisan harapan penting sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini. Presidennya Amrati Buang berkata saranan itu dibuat sesudah banyak pihak memandang rendah sumbangan atau peranan ahli farmasi kepada masyarakat termasuk ahli farmasi yang bekerja dengan pusat perubatan dan hospital kerajaan. Menurutnya, sepanjang pelaksanaan PKP bermula 18 Mac lalu, terdapat beberapa insiden tidak diingini berlaku membabitkan beberapa ahli farmasi atau pengusaha farmasi swasta hanya disebabkan salah faham pihak berkuasa terhadap peranan mereka. Amrahi turut menambah kerjasama pihak berkuasa yang menjalankan siasatan jalan raya sepanjang PKP di seluruh negara juga sangat diharapkan bagi memudahkan ahli farmasi melalui akses laluan kecemasan untuk ke tempat kerja. Kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah 2.6 juta setakat awal pagi tadi. Data John Hopkins University menunjukkan pertambahan lebih 80,000 kes jangkitan baru dalam tempoh 24 jam. Sepanyol kini menyertai Amerika Syarikat untuk berada dalam kelompok negara mempunyai kes positif melepasi angka 200,000 dengan peningkatan melebihi 4,000 kes baru. Amerika Syarikat kekal negara paling teruk terjejas dengan mencatatkan 839,000 kes, pertambahan lebih 25,000 kes baru. Kita beralih ke berita sukan. Pengendali Liverpool Jurgen Klopp mengakui pernah berdepan kerisauan dipecat daripada jawatan yang itu sekiranya tidak mampu mengubah persembahan The Reds pada musim pertamanya di kelab itu. Menurutnya, kerisauan itu bertambah selepas melihat harapan besar yang disandarkan pengurusan kelab dan peminat di bahunya. Liverpool melantik Klopp pada 2015 menggantikan Brendan Rodgers di dalam musim pertamanya di kelab itu. Klopp gagal mencorakkan kecemerlangan pasukan dan hanya menyudahkan saingan Liga Perdana Inggeris EPL di kedudukan ke-8. Namun segalanya berubah selepas itu apabila bekas pengendali Borussia Dortmund itu mula mengorak langkah membawa kejayaan demi kejayaan termasuk memenangi kejuaraan Liga Juara-Juara Piala Super UEFA pada dunia antara kelab dan bakal menamatkan penantian 30 tahun Liverpool menjulang trofi EPL. Teruskan bersama kami di Sinar Harian untuk mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara di www.sinarharian.com.my dan terus tunjukkan kesokongan anda kepada Barisan Harapan Negara dalam memerangi wabak COVID-19 dengan menggunakan hashtag Jangan Putus Asa Malaysia.